Assalamualaikum warahmatullahi. Rahsia emas paling unik adalah pada sifatnya yang tidak berubah sekaligus memiliki ciri-ciri mengekalkan nilai. Contohnya, baru-baru ini kita dengar berita 44 keping shilling emas zaman Rasulullah ditemui di bumi Palestin lebih 1400 tahun lalu. Masih berkeadaan baik, tidak terjejas oleh masa atau tindak balas kimia dalam tempoh yang panjang tersebut. Bayangkan, kertas lepas 1400 tahun agak-agak jadi apa? Dalam duk jaga pun boleh reput. Baik, ada wang digital ganti kertas. Tapi, wang digital pun masih perlukan aset di belakangnya. Dan biasanya emas sebagai aset di belakangnya. Baik, apabila seorang ahli atau pakar dalam ekonomi berkata atau buat perkara yang tak sepatutnya beliau sebagai ahli ekonomi buat, maka apa yang boleh kita harapkan lagi? Individu yang dimaksudkan ini adalah Ben Shalom Bernanke, bekas pengurusi Bank Pusat Amerika. Tahun ini, 2022, si Ben ini dapat hadiah Nobel, satu penghargaan yang tertinggi dalam akademik. Setahun hanya beberapa orang dipilih. Setiap tahun ahli akademik seluruh dunia tunggu siapa yang layak dipilih. Sebentar lagi, kita dengar apa jawapan yang beliau berikan berkaitan emas semasa sesi soal jawab di Kongres Amerika tahun 2012 yang lalu. Sebelum itu, kita dengar yang ini dulu. I have a silver ounce here. And this ounce of silver back in 2006 would buy over 4 gallons of gasoline. Today it'll buy almost 11 gallons of gasoline. That's preservation of value. Kata-kata beliau, ahli Kongres ini ditujukan khusus kepada pengurusi Fed antara tahun 2006 hingga 2014 yang juga merupakan seorang profesor dalam ekonomi. Beliau bagi contoh kepada Ben sambil mempamerkan shilling dirham ataupun wang perak 1 ounce yang mampu mengekalkan nilai. So the record of what you've done in the last 6 years is destroy the value of real money. 99%, 98% of the dollar value is gone from the 1913 dollar. Tu dia, Ben kena belasah depan orang ramai, menjahanamkan nilai wang. Nampaknya itulah yang si Ben dah buat dan lepas tu dapat anugerah. Saya tak faham. Walaupun ada yang berhujah bahawa beliau dapat tu kerana penyelidikan beliau pada tahun 80-an berkaitan sistem bank dan krisis kewangan. Ini kenyataan berkaitan kertas dolar. We don't even have a definition of a dollar. You know, we ask about the definition of a dollar and say, oh, it's whatever it's by. Definisi dolar pun tak ada. Si Ben tak buat sesuatu agar dolar ada definisi ke semasa tempoh beliau jadi pengurusi Fed, pengurusi Bank Pusat. Kenapa definisi penting? Contohnya, seorang datang nak beli lembu kita, milik kita lembu ini, dia kata lembu ini sekilo. Jadi dia nak bayar RM40 sebab sekilo RM40 lebih kurang. Siapa nak jual? Sebab kita tahu definisi. Definisi sekilo itu banyak mana? Kita tahu, semua orang tahu. Ekor lembu saja dah lebih sekilo. Maka definisi sangat penting. Tak boleh main ubah-ubah, ikut suka hati. Macam mana boleh dapat hadiah Nobel? Seterusnya, sangat menarik untuk kita lihat dari jawapan si Ben ini apabila ditanya. Do you think gold is money? No. It's not money. Even if it had been money for 6,000 years, somebody reversed that and eliminated that economic law. Well, it's an asset. Why do central banks hold it? Well, it's a form of reserves. Why don't they hold diamonds? Well, it's tradition, long-term tradition. Ben, seorang profesor ekonomi universiti terkemuka dan pegang jawatan paling penting di Bank Pusat Amerika. Dan kita dengar beliau kata emas bukan wang dan hanya tradisi bagi bank pusat simpan emas. Jawapan yang sangat tidak saintifik langsung. Tapi kertas dolar pula yang tiada siapa tahu definisinya, yang nilainya berubah-ubah setiap saat, yang mereka kenakan pula riba ke atas kertas dolar, mereka nak guna sebagai wang. Dan mereka jadikan sebagai mata wang rizab dunia agar semua negara guna dolar dalam urusan jual beli, dalam transaksi antarabangsa. Tak hairanlah keadaan ekonomi dunia menjadi semakin tenat dengan beban hutang dan beban riba yang menjadi asas kepada ekonomi moden dan dipertahankan oleh pakar-pakar macam Ben. Saya fikir mereka lah antara punca kepada kemelesetan ekonomi yang sedang melanda dunia
dan bakal memusnahkan kehidupan ramai orang. Sekadar itu perkongsian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi